Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sahabat saya Ustaz Syafiq, dan saya hormati kesemua pendengar radio IKIM. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kerahmatan dan keberkatan di malam yang mulia ini. Jadi alhamdulillah di kesempatan ini kita masih lagi membincangkan tentang at-tafaqquhu fid din, yang bermaksud pemahaman yang bersungguh-sungguh dan mendalam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam ni kita akan membincang, insya-Allah kita akan membincangkan satu sudut yang boleh dikatakan amat penting dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudut yang ingin kita bincangkan ialah kepentingan guru ataupun kepentingan pembimbing ataupun kepentingan mudarris ataupun kepentingan muallim yang dalam kita tadi memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui secara jelas kedudukan guru ataupun kedudukan ahli agama ataupun kedudukan syekh tarbiyah dalam kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah di kesempatan ini kita akan membincangkan beberapa nas daripada Al-Quran dan daripada hadis, dan insyaAllah daripada beberapa kalam ulama yang berkaitan tentang kepentingan guru dan kepentingan anak-anak murid berpegang teguh dengan gurunya dalam kita tadi berusaha mencapai ataupun mendekatkan diri ataupun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nas pertama yang akan kita bincangkan dalam melihat kepentingan guru ialah dua kalimah syahadat yang kita baca setiap hari. Masa apabila kita melihat kepada dua kalimah syahadat, pertama kita maklum bahawa kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maklum daripada kalimat yang pertama ataupun daripada lafaz syahadah yang pertama tadi, kita mengesakan Allah, kita meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kita mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang wajib disembah, mempunyai segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tapi setelah kita beriktikad dan setelah kita menyaksikan ataupun setelah kita bersaksi bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang berhak disembah, jadi cuba kita lihat penyaksian yang kedua tadi ataupun lafaz syahadah kedua yang kita baca tu ialah dia menceritakan tentang wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada situ kita dapat lihat isi kandungan lafaz syahadah yang kedua menceritakan ataupun merujuk kepada salah seorang manusia teragung yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk mengajar manusia. Jadi daripada sudut itu kita dapat faham bahawa kedudukan guru ataupun kedudukan muallim ataupun kedudukan pembimbing kepada Allah Subhanahu wa taala ialah satu kedudukan yang amat tinggi, ialah satu kedudukan yang amat agung, sehingga kan kedudukan tersebut ataupun martabat tersebut dibaca setiap hari dan diletakkan di sebelah kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk seseorang tadi masuk ke dalam agama Islam, untuk seseorang tadi diterima sebagai seorang penganut agama Islam, dia mestilah mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa. Tetapi penyaksian tersebut tidak sempurna. Penyaksiannya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna sekiranya dia tidak mengiktiraf guru, dia tidak mengiktiraf rasul, dia tidak mengiktiraf pembimbing yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali daripada lafaz syahadah yang kita baca setiap hari yang dilaungkan oleh
para Bilal di setiap hari, setiap waktu solat, dan kita wajib mengucap dengan 2 kalimat syahadat tersebut pada setiap kali semayang kan, pada rakaat yang terakhir. Jadi kita dapat lihatlah betapa agungnya kedudukan guru di dalam agama Islam. Begitulah betapa tingginya kedudukan pembimbing manusia, membimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW dari kan penyaksian kita terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang yang memberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, penyaksian tersebut diucapkan bersama-sama dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi itu nas pertamalah. Moga-moga kita dapat memahami sedikit sudut yang mungkin tersembunyi daripada lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud di situ dilihat keagungan pembimbing dan kepentingannya, kan, kepentingan perlunya ada pembimbing untuk kita tadi mencapai hakikat ataupun kita tadi mengetahui apakah makna sebenar asyhadu alla ilaha illallah. Jadi setelah itu Nabi SAW kan sendiri bersabda bahawa Nabi yang diutuskan sebagai Rasul dan Nabi tadi telah wafat. Maka Nabi berkata, al-ulama'u warasatul anbiya. Maka Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahawa sesungguhnya ulama' mereka mewarisi tugas-tugas Rasul. Dan di situ kita dapat lihat ketinggian juga maqam ulama' di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tadi menempati atau mereka tadi mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sememangnya kedudukannya amat tinggi. Kan kedudukannya diwajibkan, disebut, dilaungkan dan dinyatakan dan diiktikadkan setiap hari dalam 2 kalimat syahadat. Jadi oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla lam yab'athni mu'annifan walakin ba'athani mu'alliman. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutuskan daku untuk melakukan kekerasan ke atas umat Islam ataupun untuk memaksa umat Islam, walakin ba'athani mu'alliman, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan daku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mualliman, sebagai seorang guru, sebagai seorang yang membimbing manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita perlu mengetahui tujuan kita hidup di dunia, tujuan tempoh masa yang singkat, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Tiadalah tujuan yang lebih penting daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila tujuan kita ialah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di situ mestilah ada pembimbing, kan, mestilah ada guru, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tugas tersebut diwarisi oleh ulama-ulama. Dan itu beberapa nas yang pertama lah, iaitu yang dapat kita lihat kepentingan guru di dalam agama Islam. Jadi dalam nas-nas seterusnya ialah surah hadis yang telah kita maklum, iaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjalani mana-mana jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita mempelajari di dalam ilmu tauhid, kita dapat mengetahui bahawa ilmu ataupun kudrat ataupun iradat ataupun pendengaran, samak, basar dan kalam, kesemua perkara tersebut ialah sifat. Maksud kita bahagikan beberapa perkara-perkara yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ni kepada beberapa bahagian, antara ni ialah sifat. Seperti warna, kan, seperti rasa, ataupun seperti pergerakan dan sebagainya. Jadi dia ada beberapa benda yang diciptakan sebagai sifat. Sebagai salah satu sifat yang amat penting ialah ilmu. Jadi Nabi kata, siapa yang menjalani satu-satu jalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita telah mengetahui lafaz ilmu, yaltamisu fihi ilman, ilmu dia merujuk kepada satu sifat. Jadi sekiranya kita mempelajari ilmu tauhid, sifat tidak boleh wujud bersendirian. Sifat tidak boleh wujud tanpa sesuatu zat. Sebagaimana kita kata, saya melihat putih ataupun saya melihat warna putih. Jadi orang akan bertanya, apakah zat yang berwarna putih tersebut? Jadi kita kata saya melihat lampu yang berwarna putih, ataupun saya melihat pintu yang berwarna putih, ataupun saya melihat kertas yang berwarna putih. Tapi sekiranya kita berkata kepada seseorang, saya hanya melihat warna putih saja, tanpa terdapat zat, tempat untuk warna putih tadi terletak padanya, maka orang tak dapat menerima perkataan tersebut.
Jadi oleh sebab itu kita maklum bahawa sesuatu sifat seperti warna putih, seperti warna biru, warna hijau, merah dan sebagainya, kesemua sifat-sifat memerlukan kepada tempat untuk dia tadi wujud. Jadi Nabi SAW berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu. Jadi sekaligus ilmu ialah satu sifat. Kan sebagaimana kudrat ialah satu sifat, kan sebagaimana iradat juga ialah satu sifat. Maka mustahil untuk kita mencari ilmu bersendirian tanpa kita mencari tempat kewujudan ilmu tersebut. Maka daripada situ kita faham Nabi sebenarnya berkata kepada kita, siapa yang menjalani satu-satu jalan, mencari seseorang yang mempunyai ilmu. Kerana ilmu dia tak boleh wujud sendiri. Kan ilmu dia tidak boleh berdiri sendiri, kan wujud sendiri. Sebagaimana warna putih tadi tak boleh wujud bersendirian. Bahkan dia mesti ada zat, tempat terletaknya sifat ilmu tersebut. Jadi kita faham daripada nas tadi, Nabi seolah-olah mengatakan kepada kita, hendaklah kamu mencari satu zat, hendaklah kamu mencari satu manusia, hendaklah kamu mencari guru yang padanya terdapat ilmu. Dan hendaklah kamu melalui jalan tersebut, mencari mereka di mana saja mereka berada, maka kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis tadi Nabi menceritakan tentang ilmu. Maka Allah Ta'ala menceritakan di manakah ilmu tadi wujud. Di manakah ilmu yang perlu kamu cari tadi, kamu akan menjumpainya di mana. Jadi zat, tempat kewujudan ilmu tersebut, itulah zat yang tiap-tiap hari kita ulang di dalam surah Fatihah. Maksudnya apabila kita baca surah Fatihah, di ayat yang terakhir kita ada kalimat allazina an'amta alaihim, mereka yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Jadi apabila kita sambungkan hadis tadi dengan ayat Quran tadi, kita dapati ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada mereka, dan Allah Ta'ala redai mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk agar mereka tadi tidak sesat. Tetapi apakah yang perlu kita ambil daripada mereka? Apakah benda yang paling penting sekali sekiranya kita berjumpa dengan allazina an'amta alaihim? Apakah benda yang perlu kita ambil yang paling penting daripada mereka? Itulah yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apabila kamu berjumpa dengan zat, apabila kamu berjumpa dengan seseorang yang tergolong dalam allazina an'amta alaihim, maka hendaklah kamu pergi mencari satu sifat yang ada pada mereka, iaitu ilman, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka, dan kemudian kamu mestilah berusaha dengan ajaran yang diajarkan oleh mereka untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi sekarang kita dapat lihat kepentingan guru tadi dinyatakan di dalam surah Fatihah. Maksudnya allazina an'amta alaihim, sehingga habis tadi itu ialah sifat guru. Kan guru yang mesti kita cari, kan guru yang mesti kita usahakan sehingga kita bertemu dengan mereka sebelum kita tadi mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kepentingan guru yang amat sangat, kan, kerana kepentingan guru pembimbing untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kepentingan tersebut amat penting di dalam agama Islam. Maka guru, kan, ataupun diri guru tadi diulang setiap hari di dalam surah Fatihah. Maksudnya sekiranya kita membaca surah Fatihah tanpa kita menyedari bahawa allazina an'amta alaihim tadi ialah guru yang wajib kita cari, maka sia-sialah kita membaca surah Fatihah tadi. Kerana sebagaimana kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dinyatakan guru. Nabi Muhammad berkata tadi, aku dibangkitkan oleh Allah sebagai guru, yang sebagai pembimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Fatihah sendiri kita ulang setiap hari kan kepentingan guru, iaitu allazina an'amta alaihim, dan Nabi mensyarahkan apakah benda ataupun apakah sifat yang perlu kamu ambil daripada zat allazina an'amta alaihim. Maka Nabi mengajarkan dalam hadis yang lain, yaltamisu fihi ilman. Apabila kamu berjumpa dengan zat, ataupun apabila kamu berjumpa dengan allazina an'amta alaihim, maka hendaklah kamu yaltamis, kan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh mencari pada mereka tadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita lihat kepentingan guru dan di dalam agama Islam amat penting, sehingga dia diletakkan dalam dua kalimah syahadat, dan sehingga guru tadi diletakkan di dalam surah Fatihah. Kan dua nas yang amat penting, dua nas yang wajib kita baca setiap hari di dalam solat. Maka oleh sebab itu kita letakkanlah di dalam diri kita, ataupun hendaklah kita sematkan di dalam diri kita, kan, di tempoh masa ataupun di masa yang masih terluang, kan, yang masih Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, hendaklah kita berniat dan berazam, kan, untuk mencari manusia
ataupun untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dinyatakan dalam nas-nas tadi. Dan ilmu tidak boleh didapat bersendirian dengan begitu saja. Ilmu tak boleh didapat dengan semata-mata kita membaca seseorang. Bahkan ilmu mestilah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pewaris-pewarisnya. Kemudian nas seterusnya yang dapat kita lihat, Allah Subhanahu wa taala ini di dalam kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, apabila dia tadi pertama sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lihat Allah Taala menyatakan kepada Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Maksudnya tugas pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam, apabila dia tadi dibangkitkan di dunia, Allah Taala mengarahkan kepada dia, mengajarkan kepada malaikat. Maksudnya mengajarkan kepada malaikat asma, kan, maksudnya nama-nama ataupun yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia tadi. Jadi kita dapat lihat tugas pertama Nabi Adam, kan, sebelum dia tadi solat, kan, sebelum dia buat apa sekali tugas ni, dia telah mengajar, kan, kepada malaikat tentang asma yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajarkan kepadanya. Kemudian apabila Nabi Adam tadi telah diturunkan ke dunia, dia mengajar zuriatnya dengan ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan juga daripada Mujahid, kan, pada mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Maksudnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dia menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan daku mubarak, diberkati, aina ma kuntu, di mana saja daku berada. Jadi Mujahid mensyarahkan apakah maksud mubarakan. Mubarakan ialah mualliman lil khairi, maksudnya mengajar kebaikan kepada umat manusia. Jadi kita dapat lihat bermula daripada Nabi Adam, kan, tugas pertamanya ialah mengajar malaikat, kan, memberitahu mereka asma yang telah Allah ajarkan kepadanya. Dan kita dapat lihat Nabi sebelum Nabi Muhammad, iaitu Nabi Isa, dia juga menyatakan bahawa tugasku di dunia ialah mengajarkan manusia kebaikan. Dan kita dapat lihat juga Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahawa dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar kepada manusia ilmu untuk mendekatkan diri dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa nas lah daripada ayat Quran dan hadis. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman aw muta'alliman. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga apa yang berada di dalamnya. Illa zikrullah, melainkan zikir, mengingati Allah. Wa ma walahu, dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Wa aliman, dan kecuali orang yang alim ataupun guru, au muta'alliman, ataupun orang yang belajar dengannya. Jadi di sini kita dapat lihat kepentingan guru tadi. Kerana sekiranya guru tadi tiada, maka tiadalah anak murid. Jadi Nabi menaskan bahawa perlu ada guru dan perlu ada murid yang diajarkan. Tapi di sini Nabi SAW juga menaskan apakah ilmu yang teragung sekali yang mesti diajarkan oleh guru kepada murid tersebut. Jadi Rasulullah SAW bersabda, illa zikrullah, kalau melainkan zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu, dan apa-apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana telah kita bincangkan dalam pengajian yang lalu bahawa zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, ialah arahan Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh ulama di dalam ilmu tasawuf. Dan di sini Nabi menaskan bahawa perkara yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia yang kita duduki ini ialah ilmu yang berkaitan dengan zikir. Maksudnya sebagaimana zikir tadi, dia sama seperti solat. Kan, sebagaimana solat, apabila kita membincangkan tentang solat, dia mesti ada guru dan dia mesti ada anak murid. Dan apabila kita membincangkan tentang pengajian munakahat, maka dia mesti ada guru dan dia mesti ada anak murid. Dan apabila kita bincangkan tentang pengajian muamalat Islam, maka di sana mesti ada guru, muallim, dan di sana mesti ada anak murid yang dipanggil muta'allim. Jadi Rasulullah menaskan di sini bahawa yang tidak dilaknatkan daripada dunia ini ialah guru dan anak murid. Cuma Nabi menaskan juga apakah ilmu yang nak dibincangkan antara guru dan anak murid tersebut. Dan apakah ilmu yang paling penting yang nak diambil daripada anak murid, yang perlu diambil oleh anak murid tersebut daripada gurunya. Maka Rasulullah mengajarkan zikrullahi wa ma walah, zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan segala amalan yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memulakan dengan zikir.
kerana dia ialah permulaan bagi segala ibadat. Kemudian ibadat-ibadat lain yang dicintai oleh Allah yang sebagaimana kita maklum dalam rukun Islam tadi seperti solat, puasa, haji, zakat, munakahat, muamalat, jenayat dan sebagainya. Dan di sini kita dapat lihat juga kepentingan guru. Kerana dengan sebab guru tadilah kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di dunia sebagai muallim, maka kita yang belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab guru-guru, dengan sebab muallim tadi, dengan sebab murabi, syekh-syekh tadilah kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat lihat kepentingan mereka, kewujudan mereka tadi amat penting. Salah satunya ialah menjauhkan umat Islam, menjauhkan manusia daripada laknat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dinaskan daripada hadis tersebut. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda juga, innallaha wa malaikatahu ahlus samawati wal ardin hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan sesungguhnya malaikat-malaikatnya dan sesungguhnya ahli semua yang berada di langit dan semua ahli bumi, sehinggalah semut di dalam lubang-lubang mereka, sehinggalah ikan yang berada di dalam laut, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka tadi berselawat, maksudnya memohon ampun dan memohon kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada mereka ke atas muallimin nasil khair, ke atas orang yang mengajarkan kepada manusia-manusia yang lain al-khairat, kebaikan-kebaikan. Jadi kita dapat lihat di sini kepentingan guru yang dimaklumi oleh semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang menjadi masalah sekarang ini ialah manusia itu sendiri. Manusia yang tidak mengetahui kepentingan guru, ataupun manusia yang kurang mementingkan guru. Maksudnya setengah daripada kita rasa ilmu tadi boleh kita dapat dengan semata-mata membaca buku. Ataupun di zaman sekarang ilmu tadi boleh didapati dengan semata-mata kita ataupun melihat di dalam internet, ataupun dengan apa cara sekalipun. Dan ramai daripada manusia tadi mereka beribadat, kan mereka semayang, ataupun mereka solat, ataupun mereka buat sesuatu ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa guru. Dan apabila banyak aktiviti yang dibuat, terutamanya dalam mendalami agama Allah ataupun dalam nak melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya perkara tadi dibuat tanpa guru, itulah yang dikhawatiri, perbuatan yang kita buat tadi mungkin tersalah, ataupun perbuatan yang kita buat tadi mungkin tidak kena pada tempatnya, ataupun amalan yang kita buat tadi mungkin mempunyai beberapa syarat yang lain yang tidak kita ketahui menyebabkan ibadat tadi tidak sempurna. Jadi sebab itulah perlu ada guru. Sebagaimana kita perlu ada guru kan di dalam ilmu tauhid, kan kita perlu ada guru di dalam ilmu fiqh, maka kita juga perlu ada guru kan di dalam ilmu tasawuf. Dan itu Nabi SAW menyatakan dalam nas yang hadis yang terakhir ni, bahawa seluruh makhluk kan yang berada di langit, makhluk yang berada di bumi, sehingga kan semut-semut di darat, dan sehingga kan ikan ke semua ikan yang berada di laut, mereka memohon kerahmatan dan keampunan kepada manusia yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Jadi sekiranya makhluk mengetahui kepentingan guru, dan mereka tadi mensyukuri guru-guru tersebut, kerana dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala tidak menurunkan azab di dunia. Kerana dengan sebab kewujudan guru lah dunia tadi tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia tadi tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita sebagai manusia, kan kita yang beragama Islam, kita yang sudah memeluk agama Islam semenjak daripada kita lahir, maka hendaklah kita sematkan di dalam diri kita, dan hendaklah kita yakini bahawa amat perlu kita tadi mempunyai pembimbing kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita lihat kita semayang. Sekiranya kita semayang tadi zuhur 4 rakaat, tetapi sekiranya kita tersalah, lalu kita semayang zuhur 3 rakaat, itu perbuatan zahir jasad, maka kita dapat lihat ramai orang yang boleh menegur kita. Kan maksudnya kawan di sebelah kita berkata, kenapa kamu semayang zuhur 3 rakaat? Sepatutnya kamu semayang zuhur tadi 4 rakaat. Ataupun kita mengambil wuduk. Kita mengambil wuduk, kita terlupa nak membasuh tangan. Jadi orang yang berada di sebelah kita melihat, kamu punya wuduk ni mungkin tidak sah, kerana kamu tidak membasuh tangan, kan selepas kamu membasuh muka. Kamu terus saja menyapu kepala dan membasuh kaki. Ataupun apa saja ibadat yang lain yang kita buat, ibadat yang zahir pada badan kita, kita dapati ramai orang yang boleh menegurnya. Ataupun sekiranya kita membaca Al-Quran, kan kita tersalah daripada segi hukum tajwid, ataupun kita salah daripada segi tempat wakaf,
ataupun kita tersalah tentang cara mematkan sesuatu hukum di dalam bacaan Al-Quran, di situ juga kita boleh jumpa guru yang boleh menegur kita kan, kerana bacaan awak tadi tak betul kan, hendaklah awak panjangkan di sini, cara nak dengung tadi macam ni. Tapi sekarang ni cuba kita lihat, ada juga guru yang sepatutnya menegur hati kita. Maksudnya sepatutnya mesti juga ada guru yang menegur kenapa hati awak tadi tidak khusyuk di dalam sembahyang. Kenapa awak tadi masih lagi mempunyai sifat takabur di dalam hati tadi? Kenapa di dalam hati awak tadi masih ada cinta kepada dunia? Kenapakah dalam hati tadi masih ada sifat takabur? Kenapakah hati awak tadi masih belum bertaubat? Jadi sekarang ni itulah masalah yang perlu kita fikirkan. Adakah selama kita hidup ni, adakah selama kita beribadat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, adakah siapa-siapa yang telah menegur kita, wahai sahabatku, kan sembahyang kamu ni belum lagi khusyuk, kan kamu mestilah berusaha untuk mengkhusyukkan lagi ibadat. Dan kita, adakah pernah orang menegur kita, awak sebenarnya masih lagi belum bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak sebenarnya masih lagi ragu dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya dalam hayat kita selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kan kita tadi hidup di muka bumi ini dan kita telah memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya ada dari kalangan guru kita manusia yang boleh menegur, kan manusia yang dikasyafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada perbuatan hati kita, menegur kita tentang perkara keikhlasan, kan tentang perkara khusyuk, kan tentang perkara taqwa, tentang perkara redha, kan tentang perkara tawakal, semua permasalahan hati kita tadi. Sekiranya ada orang yang boleh membimbing, sekiranya ada orang yang boleh menegur kita, maka di situ kita dapat lihat kesempurnaan guru yang telah kita capai. Maksudnya umur yang telah kita lalui, alhamdulillah telah kita sampai ataupun telah kita capai mencari guru yang sempurna. Guru yang telah kita pelajari daripadanya Al-Quran, kan? Guru yang telah kita pelajari daripadanya ilmu fiqh, guru yang telah kita pelajari daripada guru tersebut cara menunaikan solat, cara menunaikan zakat. Cuma yang menjadi permasalahannya, adakah kita telah bertemu dengan guru yang boleh menegur apakah isi hati kita? Apakah yang kita bisikkan di dalam hati kita tadi? Adakah kita mengumpat manusia di dalam hati? Ataupun adakah kita menghina manusia di dalam hati kita? Ataupun adakah kita mengkritik perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita tadi? Jadi sekiranya kita telah bertemu dengan guru yang boleh mengetahui ataupun guru yang boleh menegur permasalahan hati kita, maka disitulah kesempurnaan guru. Maka disitulah kesempurnaan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Kerana Nabi SAW sebagaimana Nabi mengajar zahir jasad manusia. Dan kita dah maklum Nabi tadi ialah mu'alim. Kan mu'alim yang paling besar sekali, yang paling agung ialah Nabi Muhammad SAW. Kita maklum Nabi Muhammad, sebagaimana dia mengajar zahir jasad manusia, Nabi juga mengetahui, kan Nabi juga mengajarkan kepada manusia dan menegur sahabat-sahabatnya tentang permasalahan hati. Kan Nabi SAW bersabda, innahu la yakhfa alai khusyukum wala ruku'ukum. Nabi SAW bersabda, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya khusyuk kamu dan rukuk kamu tadi tidak tersembunyi ke atasku. Maksud Nabi berkata, aku mengetahui, kan adakah kamu tadi khusyuk di dalam semayang, kan, atau adakah kamu tadi lalai di dalam semayang, atau hati kamu cinta kepada dunia, atau hati kamu masih lagi mempunyai sifat ujub, atau hati kamu masih lagi mempunyai sifat riak. Dan itulah yang diusahakan oleh Nabi SAW mengubati sahabat-sahabatnya. Jadi sebagaimana kita maklum, nas di dalam Al-Quran menyatakan bahawa sebagaimana kita ada kesilapan pada jasad, kan sebagaimana kita perlu ditegur, kan sekiranya kita salah mengambil wudu, kita salah menunaikan solat, kita salah menunaikan haji dan sebagainya, maka kita juga perlu mengetahui, kan bermula daripada sekarang, bahawa kita perlu juga ada guru, kan yang boleh menegur apa saja perbuatan hati, apa saja amalan hati kita, dan apa saja percakapan yang kita buat di dalam hati kita. Jadi di situlah kita dapat melihat kepentingan guru. Kan kepentingan guru di dalam agama Islam amat penting, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut guru tersebut di dalam 2 kalimat syahadat, mewajibkan kita membaca surah Fatihah yang di sana ada disebut zat guru tersebut, iaitu allazina an'amta alaihim. Dan yang penting sekali, guru mestilah guru tadi guru-guru yang boleh menegur kita, kan daripada sudut-sudut yang amat penting, sebagaimana sudut ibadat yang zahir, kan sudut percakapan, dan yang paling penting sekali ialah guru yang boleh menegur hati kita, guru yang boleh membimbing hati kita, guru yang boleh melihat
sifat-sifat yang berada di dalam hati kita agar kita dapat membaiki hati kita sebelum kita tadi bertemu Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala bersabda yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tersebut tidak bermanfaat harta manusia dan anak bininya melainkan orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Jadi oleh sebab itu kita perlu mencari guru, mencari guru yang boleh menyebabkan hati kita dihukumkan sebagai salim. Sebagaimana kita mencari guru mengajarkan kita tentang zahir jasad, maka nas Al-Quran juga mengatakan bahawa mestilah ada pembimbing, mestilah ada guru yang boleh membaiki hati kita dan membersihkan hati kita dan mengubati hati kita daripada segala penyakit. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui kepentingan guru tersebut, maka kita mohon daripada Allah agar memberikan kepada kita kekuatan untuk mencari mereka dan berguru dengan mereka. Moga-moga kita mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.